lah permulaan kepada suatu program yang lebih besar yang akan dianjurkan mungkin bulan 12 nanti, iaitu program Samak Sahih Bukhari. Maknanya kita akan baca daripada awal Sahih Bukhari sampai khatam Sahih Bukhari. Jadi ini semacam suatu program pengenalan terhadap program itu. Dan Ustaz nak tahu juga, kalau kita Ustaz rancang berkenaan dengan hujung tahun ini, majlis tersebut kalau kita nak baca Sahih Bukhari tersebut mungkin mengambil tempoh yang lama ke ataupun sebentar sahaja? Berdasarkan pengalaman majlis Sahih Bukhari ni, dia ada lebih 3,000, ada yang kata 4,000, 5,000 hadis. Mungkin akan mengambil masa dalam paling kurang 10 hari, 7 hari lah kalau tengok bacaan mereka laju macam mana. Jadi kita akan ada masa 7 hari, seminggu suntuk untuk baca dan khatamkan Sahih Bukhari itu. Cuma kita sekarang sedang mengambil mood untuk ke arah itu. Persediaannya perlukan kekosongan masa, kerana kita tidak fikir untuk buat skala kecil. Kerana bila kita melibatkan jabatan-jabatan agama yang besar seperti JAKIM dan sebagainya, mungkin kita anggarkan dalam 1,000 peserta. Tapi sejauh mana komitmen mereka boleh beri seminggu itu, baca pagi, petang, malam kan. Jadi itu juga sebab apa kita buat masa yang panjang untuk persediaan ke arah itu. Selepas daripada pelancaran peringkat kebangsaan pada malam ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jadi apakah perancangan di peringkat Yayasan Ar-Riayah, di peringkat Islami, peringkat lain-lain, badan-badan NGO yang lain, untuk kita menggerakkan supaya majlis Sahih Hadis Al-Bukhari ini dapat digerakkan di pelbagai peringkat di negeri-negeri itu? Apa perancangan Ustaz? Mungkin kita akan ke arah menubuhkan sekretariat penggerak ke arah program ini, kerana ini pun program ini skala pendahuluan, jadi kecil. Kalau kita ingin buat ke arah yang besar begitu dengan penyertaan yang lebih ramai, maka kita perlukan suatu tim yang lebih besar. Dan kita peringkat awal ialah kita cuba mencari rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan sekerja kita yang kita boleh bekerjasama untuk ke arah itu. Mungkin sekarang ini kita fikirkan banyak lagi NGO yang belum bersama dengan kita, kerana kita ini baru peringkat permulaan. Tapi insya-Allah dengan kita panggil pelancaran ataupun inisiatif yang kita war-warkan ini, mungkin ramai akan berminat untuk bersama dengan kita dan menjayakannya, insya-Allah. Kenapa hadis Sahih Al-Bukhari yang dipilih Ustaz? Baik, sebenarnya kita lihat sejarah pengamalan ulama ini. Mereka memilih kitab Sahih Bukhari ini pertama kerana kitab Sahih Bukhari ini ialah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Jadi kita pegang, majoriti ulama mengatakan kitab paling sahih setelah Al-Quran ialah kitab Sahih Bukhari. Dan yang kedua, para ulama sendiri, tradisi mereka apabila mereka mengharapkan kebaikan dalam sebuah negara dan sebagainya, mereka akan bertabaruk ataupun mengambil keberkatan dengan amalan-amalan soleh mereka. Antara lain ialah membaca kitab Sahih Al-Bukhari, kerana pertama ianya ialah kitab yang sahih setelah Al-Quran, dan yang kedua, Imam Al-Bukhari itu sendiri terkenal sebagai orang yang memang orang menganggap sebagai orang yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya ialah usaha yang beliau lakukan itu diterima oleh umat Islam seluruhnya. Maka kerana ada tanda qabul, penerimaan Allah pada pengarang dan kitabnya, jadi mudah-mudahan ada qabul dalam keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan pembacaan Sahih Bukhari ini. Baik, Ustaz mungkin boleh ceritakan sedikit konsep pada malam ini, tentang perkongsian ataupun syarahan ilmu pada malam ini, ataupun seminar yang dijalankan pada hari ini, berlangsung petang tadi, menuju ke arah perkongsian tentang apa? Mungkin yang kita boleh lihat tadi daripada pukul 2.30 sampai sekarang, mungkin akan sambung nanti, ialah lebih membicarakan tentang persoalan tadi tu. Kenapa Sahih Al-Bukhari itu sendiri sebenarnya? Kenapa Sahih Al-Bukhari? Dan menceritakan kenapa para ulama memberi
sebesar-besar perhatian dan pemeliharaan terhadap tradisi ini. Mungkin tradisi ini mungkin jarang kita ada di Malaysia. Tapi kalau di Mesir memang ulama-ulama Al-Azhar akan apa sahaja usaha-usaha ke arah kebaikan, kita galakkan membaca Sahih Bukhari. Saya dengar juga daripada India, Maulana Zakaria misalnya menggalakkan orang-orang membaca Sahih Bukhari untuk niat-niat yang baik. Selain daripada ianya suatu tradisi ilmu, ia juga suatu tradisi yang kalau kita panggil kita biasa khatam Quran. Jadi ulama khatam hadis. Banyak khatam Quran ni tak boleh kita nak dibandingkan dengan khatam hadis, sebab Al-Quran memang bacanya ibadah dan sebagainya. Ini satu tahap yang tak boleh dibandingkan, tetapi tidak menafikan tradisi khatam hadis ni juga ada kelebihannya. Terutamanya kalau kita dengar Nabi SAW bersabda sallallahu alaihi wasallam, kita boleh berselawat sekurang-kurangnya dalam Sahih Bukhari ni mungkin kita akan berselawat lebih 6,000 kali. Masya-Allah. Kena mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu minimum. Dan yang kedua ialah mendekatkan kita kepada tradisi ulama. Betapa mereka ini sangat susah untuk menulis hadis. Sampai kita yang duduk dalam majlis bukan tulis, kita dengar aja pun penat. Bagaimana orang dulu yang menyalin. Betul. Jadi kita dekat dengan tradisi ulama-ulama dulu. Maka ini antara pendedahan-pendedahan yang kita cuba berikan kepada orang-orang yang ingin terlibat. Nanti kita buka dalam anjuran yang akan datang. Skala itu boleh sama-sama menyertai kita, tetapi di peringkat ini mungkin datang dengan kenapa kita lakukan dan kenapa Sahih Bukhari yang dipilih. Pada pandangan Ustaz, bagaimana sambutan ataupun penerimaan masyarakat di negara kita ini tentang ilmu hadis, ya, sebab yalah kita nak boleh kalau bukan sahaja di kalangan generasi-generasi yang berusia, yang berumur kan, kita juga kalau boleh nak mengharapkan generasi-generasi muda ni Ustaz. Betul. Supaya mereka juga berjinak-jinak dengan majlis ilmu, khususnya tentang ilmu hadis ni Ustaz. Baik, saya rasa ini salah satu, bukan satu-satunya, salah satu daripada sarana yang kita ingin kita gunakan untuk menarik orang bukan sekadar dekat dengan agama, tapi dekat dengan tradisi ulama dalam menjaga agama, terutamanya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat tradisi mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada membaca sirah, ada membaca syama'il, ada membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sekarang ini mungkin masyarakat sedang mencari solusi kepada masalah-masalah remaja, masalah moral dan sebagainya. Kenapa mereka jauh daripada agama? Mungkin mereka tidak dekat dengan contoh yang terbaik, iaitu Rasulullah SAW. Jadi kita lihat ini majlis semacam ini boleh jadi suatu penyumbang besar ke arah mereka mula mengenal contoh yang terbaik dalam beragama, iaitu Rasulullah SAW. Jadi ini yang kita secara tidak langsung usahakan. Jadi macam mana kita nak tarik anak-anak muda? Inilah kita perlukan tim-tim yang hebat untuk marketing lah, untuk mempromosikan acara sebegini supaya tidak nampak macam majlis ilmu yang agak berat dan sebagainya. Bila dengar majlis ilmu je dia ada skeptik ni dekat situ. Jadi ini cabaran kita, macam mana nak bagi mereka datang ke majlis kita tanpa ada rasa beban dan sebagainya. Ustaz, kalau nanti di hujung tahun ini mungkin akan ada acara yang besar, yang mungkin lebih besar daripada ini. Jadi mungkin di sepanjang nak ke arah hujung tahun itu ada acara-acara yang kecil akan dibuat ataupun bagaimana? Banyak perancangannya. Mungkin kita akan memulakan dengan seminar-seminar yang berterusan sebegini, tetapi dalam skala yang lebih besar dan makin besar sehinggalah acara kemuncaknya itu yang khatam Sahih Bukhari. Banyak langkah mungkin kita akan libatkan dengan orang-orang yang dah biasa dulu. Contoh tradisi hadis ni di negara kita bukanlah asing sangat. Dia asing tapi tidak sangat, kerana di Seri Petaling misalnya Maulana ini memang setiap tahun khatam Sahih Bukhari. Jadi kita hanya perlu keluarkan tradisi ini daripada kelompok kecil kepada kelompok yang lebih besar dan mungkin sampai ke arah mainstream.
Kenapa benda yang baik sebegini kita tidak tonjolkan? Jadi inilah saya rasa kita boleh libatkan dengan mereka yang sudah sedia ada, dan mereka juga akan menjadi ejen-ejen kita untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Soalan ni kita perlu tanya Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Tadi kita sudah tanya kepada Jakim juga tentang berlaku pertembungan di antara golongan agamawan asatizah tentang hadis itu sendiri. Tentang hadis sehingga menyebabkan berlaku seperti perbezaan, pertikaian, akhirnya saling menyalahkan satu sama lain di antara satu sama lain. Jadi sebenarnya hadis itu adalah kita sama-sama nak menyuburkan ilmu hadis dalam kalangan masyarakat, tetapi berlaku pertembungan Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz melihat trend ataupun budaya ini kan? Ini ustaz aku lebih alim tentang hadis. Ini pula kata ustaz aku lebih alim tentang hadis. Sehingga kan mereka ni saling seperti ada ta'assub di kalangan guru-guru mereka tentang hadis itu. Baik. Soalan tu mungkin soalan yang kita tidak mungkin jumpa satu jawapan tuntas lah untuk jawab persoalan macam tu, kerana masalah perdebatan, khilaf dalam agama ni bukan mula dari zaman kita. Sejak munculnya ilmu, sejak itu munculnya khilaf. Jadi kita ni hanya menyambung khilaf itu. Selagi mana ada ilmu, selagi itu ada perselisihan. Tapi dalam kalangan ulama, mereka ada satu ilmu lain yang nama adab berselisih, adab berkhilaf. Mungkin apabila kita dekat dengan roh hadis, sepatutnya lebih banyak menyatukan daripada memecahkan. Kerana kita mengambil hadis yang disepakati sahihnya, seperti Sahih Bukhari misalnya, dan kita memulakan tradisi yang semua orang sepakat, ahli hadis ni semua orang sepakat, melainkan orang anti hadis lah. Jadi kita boleh mencari apa yang menyebabkan kita bersama lebih daripada apa yang menyebabkan kita tidak bersama. Dan ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau Ustaz terangkan tentang adab tadi, saya pun rasa betul sangat Ustaz. Zaman sekarang ni masyarakat yang mungkinlah menggunakan media sosial, tidak, orang kata tidak mendalami adab, ilmu adab, hadis adab tentang adab itu sendiri dengan lebih mendalam, dan akhirnya menyebabkan para ilmuwan ni tak bergaduh, tetapi pengikut-pengikutnya. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit bagaimana kita nak tanamkan tentang adab ni kepada masyarakat. Bagi saya, setiap guru yang terlibat dalam mengajar agama mesti jadi contoh. Mungkin kita ni guru pun kadang-kadang bagi contoh yang agak bergaduh dengan asatizah lain, muridnya tambah 10 kali ganda. Kalau dengan ilmu pun tidak ada penyelesaian secara adab, mungkin yang jahil lagi 10 kali ganda, tak ada adabnya. Jadi guru perlu, kita lah sebagai orang-orang yang mengajar agama, perlu ada usaha ataupun ada sekurang-kurangnya idea bagaimana menyelesaikan masalah ini melalui kita. Kita tahu kadang-kadang kita ni emosi dalam khilaf, tapi kita ada masa akan berdamai. Tapi orang di bawah tak damai-damai, dan dia tak tahu pun ustaz-ustaz tu dah berdamai. Jadi kita lah kena tunjukkan contoh bahawa perbezaan ini ada cara mengurusnya dengan baik. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang tak mungkin selesai, tapi kita kena fikir bagaimana menguruskan perselisihan yang perlu diuruskan. Itu saja. Adakah sebab perbezaan pandangan ataupun perselisihan tentang status sesuatu hadis itu? Kerana ada sebahagian di kalangan asatizah menghukumkan hadis ini dhaif, ada setengah yang menghukumkan walaupun dhaif tetapi boleh beramal, boleh digunakan kan. Adakah dengan sebab itu Ustaz, pada pandangan Ustaz, menyebabkan berlaku saling salah menyalahi ataupun saling tuduh menuduh di antara pihak-pihak yang sama-sama cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya lihat niat baik, kita pandang niat baik mereka. Semua ingin menjaga agama. Tetapi kena faham bahawa kita tidak boleh meletakkan pendapat kita setaraf dengan wahyu. Kita yang berpendapat hadis ini dhaif, orang lain tidak berpendapat ia dhaif, satu perkara. Kita yang berpendapat kalau pun hadis ini dhaif, tidak boleh diamalkan, kerana ada yang mengatakan boleh diamalkan. Jadi ini semua pendapat kita, bukan Nabi SAW yang kata hadis ni dhaif. Tak ada yang Nabi, semuanya pendapat ulama. Kata kalau disepakati dhaif pun
tidak disepakati tidak boleh diamalkan. Jadi masih ada ruang pendapat ulama yang mengatakan ini boleh diamalkan, ini tidak boleh diamalkan. Jadi kita tidak boleh meletakkan pendapat ulama itu setaraf dengan nas agama, seolah-olah macam kalau orang lain berpendapat dengan pendapat berbeza, maknanya dia telah menyalahi agama. Dia hanya menyalahi pendapat ulama yang kita pakai. Dia bukan menyalahi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira kefahaman untuk memahami martabat kita bukan martabat khilaf tentang wahyu. Kita martabat khilaf tentang pendapat ulama terhadap wahyu itu. InsyaAllah. Jadi kita tak boleh anggap perkataan kita ini adalah perkataan yang maksum. Orang lain sentiasa salah, kita tak pernah salah. Sebab dalam ruang ijtihad ini tidak ada yang namanya betul mutlak dan tidak ada yang namanya salah mutlak, dan Allah tidak akan salahkan kita kalau tak salahkan orang. Allah tak salahkan kita Kalau tak salahkan orang. Masya Allah. Ustaz, kalau kita acara nanti yang akan dibuat selama seminggu mungkin, Baik. Ustaz katakan sebentar tadi di hujung tahun, adakah pembacaan Sahih Bukhari tersebut hanya pembacaan sahaja ataupun ada penjelasan huraian daripada guru yang mengajar nanti? Selalunya kalau tradisi membaca khatam Bukhari ini, kita akan baca secara sardan. Sardan ni maknanya secara terus menerus, tidak ada pencerahan. Kalau tidak dia jadi lagi panjang lah. Cuma kita melihat mungkin akan ada catatan-catatan di setiap bab, misalnya diberikan di hujung majlis. Contoh kita buat sampai Isyak misalnya kan, pagi, petang ataupun malam. Jadi faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada tajuk-tajuk yang kita bahaskan itu mungkin kita keluarkan secara bertulis. Mungkin kita bahaskan 30 minit di akhir, siapa yang nak dengar. Itu terpulang kepada mungkin ulama, rasa dia tak perlulah dengar, dia dah faham. Jadi untuk orang-orang yang awam yang nak sertai, dia akan tunggu 30 minit akhir. Itu kita rasa kita akan cuba fikirkan, sebab kita nak target ramai orang. Kalau orang baca hadis saja dia tak faham, dia kata apa gunanya dia datang kan, padahal ada pahalanya. Tapi kita cuba macam mana, kerana ini masih baru bagi saya pun sendiri. Tradisi hadis ni saya memang baca, kita dengar murid baca kepada guru ni memang tidak berhenti. Tak ada catatan, komen apa. Kalau ada komen pun sangat sedikit. Sebab kita mencadangkan kita pendekkan masa bacaan tu supaya taklah orang kena beri komitmen yang terlalu besar, panjang masa sampai 10 hari, 13 hari kalau dia terpaksa berhenti ataupun tangguhkan apa-apa kerja yang dia terpaksa tangguhkan. Baik. Dengan kehadiran Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari ini, dia sebenarnya dia tidaklah begitu terkenal di negara kita Malaysia ini. Tetapi kita faham dan kita tahu bahawa dia diterima ataupun terkenal di Timur Tengah, di India dan sebagainya dengannya. Jadi adakah kehadiran beliau itu adalah kerana kepakaran beliau dalam bidang ilmu hadis sehingga kita bawa dia ke sini dan kita menyampaikan kerajaan memberikan anugerah mahal hijrah kepada beliau, dan mungkin Ustaz sendiri secara peribadi ada lebih mengenali Al-Allamah Syekh ini? Sebetulnya saya pun tidak mengenali beliau secara berdepan, tapi saya mengenali beliau melalui tulisan. Sumbangan beliau mungkin saya lihat ada signifikannya di tahap-tahap tertentu, kerana beliau ini rujukan mazhab Syafi'i di India. Di India ni kita terkenal ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i. Di Malabar ni dekat dengan kita. Jadi mungkin kerana sejarah hubungan Islam antara Malabar dengan Malaysia ini, kemudian beliau memimpin suatu gerakan membangunkan masyarakat Islam di tengah-tengah India yang ialah cabaran beragama itu sendiri. Beliau boleh membangunkan satu bandar ilmu. Dia bukan satu universiti ilmu, satu bandar ilmu. Jadi saya rasa mungkin sumbangan-sumbangan ataupun apa usaha-usaha yang beliau lakukan itu menjadi inspirasi kepada pihak kerajaan untuk memberi anugerah supaya kita boleh melihat bahawasanya
tak ada apa-apa pun yang boleh menghalang kita kalau kita nak buat apa yang kita rasa betul dan kita yakin dengan apa yang kita nak buat. Mungkin sedikit nasihat ataupun ajakan kepada semua yang mendengar pada saat ini untuk lebih rapat lagi dengan ilmu hadis, Sahih Bukhari dan lain-lain juga. Hadis ni ialah pelengkap kepada kefahaman agama. Kita tidak boleh memahami agama hanya melalui Quran. Kerana antara rukun beragama, rukun iman ialah dulu orang rukun iman ni ada macam-macam pembahagian. Ada yang bahagikan kepada 6, itu ma'ruf lah rukun iman. Tapi ada yang bahagikan kepada 2. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah dan Quran, dan yang kedua beriman kepada Rasulullah dan hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada hadis ataupun membenarkan hadis ni sebahagian daripada rukun iman. Kalau kita tidak dekat kepada hadis, mungkin kita akan merasakan betul ajakan-ajakan orang yang anti hadis, bahawa hadis ni ialah ciptaan ataupun ilmu yang direka oleh manusia. Banyak idea-idea anti hadis ini. Kalau kita tidak ketengahkan hadis ni sebagai pelengkap kefahaman kita terhadap agama, kita rasa kita tidak akan terjangka bahawa cabaran akan datang lebih masalah InsyaAllah terhadap agama. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi menemani kami pada ketika ini, berkongsi sedikit sebanyak tentang majlis peluncuran Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari, dan kita doakan usaha daripada Islami, Yayasan Ar-Riayah, Yayasan Zawiyah Nasriyah dan lain-lain lagi dapat mengembangkan ilmu hadis di negara kita ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, demikian tadi Syafiqah perkongsian sedikit sebanyak, dan kita pasti selepas daripada ini apa yang akan berlangsung di dalam Dewan Solat Utama. Jadi mungkin selepas ini kita akan mendengarkan ucapan perasmian dan juga peluncuran Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri pada saat ini, dan juga insya-Allah akan disambung dengan syarahan ilmu oleh Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad, Mufti Besar India, dan juga di penghujungnya ada bacaan doa setelah syarahan ilmu. Saya nak ajak ramai-ramai, kalau boleh jom kita dengarkan apa yang ingin dikongsikan, syarahan ilmu yang akan dikongsikan oleh guru kita ataupun Mufti Besar India Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad. Dan ini salah satu usaha yang kita bawakan menerusi penganjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yadim dan juga Yapim bagi menyemarakkan lagi sebahagian daripada sambutan Ma'al Hijrah yang kita baru sahaja memasuki hari ke-5 kita berada dalam bulan Muharram ni, Syafiqah ya. Dan dengan sebab itu penganjuran-penganjuran pengisian ilmu sudah pasti akan menyemarakkan sambutan ini. Baiklah, kita akan ke Dewan Solat Utama untuk mengikuti acara di dalam Dewan Solat. Silakan. Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Bakar Ahmad Mufti Ad-Diyar Al-Hindiyah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Usama Sayyid Al-Azhari, Mustashar Rais Jumhuriyat Misr Al-Arabiyah Lishu'un Ad-Diniyah. Yang Amat Arif Ketua Hakim Syar'i. Yang berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Sahibul Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, Ashab al-Ma'ali, Ashab al-Sa'adah, Ashab al-Fadilah, tuan-tuan yang terutama duta-duta dan perwakilan asing, pegawai-pegawai kanan kerajaan persekutuan dan negeri, rakan-rakan media serta tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, fasalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini dapat bersama-sama kita hadir di Masjid Putra sempena majlis perasmian dan peluncuran Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta syarahan ilmu bersama-sama dua tokoh ilmuwan terkemuka di peringkat antarabangsa. Hadirin sekalian, izinkan saya meneruskan acara dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab bagi turut meraihkan dhaif-dhaif luar dan perwakilan asing.
أيها الحضور الكرام، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء المبارك بمناسبة الافتتاح الرسمي وإطلاق مجلس الحديث الصحيح البخاري على المستوى الوطني بجامع بوترا بعاصمة بوترا الفيدرالية. Hadirin yang dimuliakan, bagi memulakan acara, majlis dengan penuh ta'zim menjemput yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan perasmian dan peluncuran Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan. Huduran al-kiram, naftatihu liqa'ana bida'wati fakhamati dawlati Rais al-Wuzara yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim li kalimatil iftitahir rasmi, falyatafaddal fakhamatuhu ma'a jazil syukri wal imtinan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa basyiral mu'minin. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Imam dan Datuk Kuasa Masjid, Menteri Agama Dr. Naim, Ketua Pengarah JAKIM, duta-duta besar yang hadir dan saudara-saudara yang dimuliakan. Malam ini alhamdulillah kita dapat mengimarahkan masjid. Kebetulan sempena peringatan masih Ma'al Hijrah mengenai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib yang kemudian dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah, yang juga mengandungi tradisi yang sangat penting, yaitu hijrah itu berlaku dengan persiapan ilmu dan kekuatan akidah dan amal, seperti mana kita rumuskan dalam surah-surah awal Muzammil dan Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maknanya persiapan yang cukup jitu. Kemudian Bai'atul Aqabah al-ula wa Bai'atul Aqabah al-thaniyah. Perjanjian tidak selesai di situ. Rasulullah diundang hijrah ke Madinah. Persiapan itu juga mengandungi suatu persiapan yang rapi dengan penyertaan tokoh muda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wanita Asma binti Abu Bakar, tentunya sahabat setia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan tidak ketinggalan seorang bukan Islam yang tahu selok-belok logistik perjalanan, Abdullah Abi Uraiqih saya sebutan. Baik. Tetapi sebelum itu berlaku dalam peristiwa hijrah, apa yang berlaku? Ialah persiapan ilmu. Ini yang menjadi masalah di dunia Islam. Ya, Ma'ali Safir. I see one of the problems that we confront in the Muslim world is there is no tradition of knowledge. People talk about Islam, but there is no preparation, as the Prophet did in the early period in Makkahul Mukarramah, and even before Hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when we had Bai'atul Aqabah of the two Bai'ah. Bila ada persiapan, Rasulullah siapkan siapa? Utus Abdullah ibni Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Ajar Quran dan selok-belok. Maknanya persiapan untuk terima Rasul itu dengan persiapan kekuatan akidah, kesedaran Islam, tasawur yang menyeluruh, dan ilmu. Ini yang disiapkan oleh Abdullah bin Umi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Dirumuskan kerana penceramah yang ulung ada. Saya ni bagi pengantar sedikit saja. Tetapi nak ingatkan saudara, betapa tradisi Islam di bawah junjungan besar Nabi Muhammad SAW itu ada persiapan. That the Islamic tradition of knowledge and learning before you pursue this so-called total
tasawur Islamic agenda. Inilah sebabnya mengapa kita ada dua tokoh besar. Dan sebelum ini kita ada Syekh Ali Jummah, kita ada Habib Omar, di antara lain, untuk mempertahankan bahawa Islam itu boleh ditegakkan dengan persiapan ilmu dan amal, bukan semata-mata dengan semangat jeritan. Sebab itu kadang-kadang kalau ikut semangat saja, kadang-kadang kita dah jadi tempang. Prinsip nilai dan akhlak itu diketepikan dan menghukum dengan mudah dan sewenang-wenang sebelum mengetahui. Minta izin Syekh saya minta maaf. Sekarang nak perkenalkan dua tokoh. Jadi maknanya kalau dalam Malaysia Madani ini kita tidak tinggalkan. Tak apalah, apapun tafsiran orang di luar. Dr. Muhammad Naim ada, Sahibul Samahah Mufti Dr. Luqman pun ada, dia tahu kita masih tekan soal pendidikan, soal kesedaran Islam, soal pencerahan dengan menggunakan dana kerajaan, menyebarkan risalah-risalah penting. Umpamanya, bila kita bicara soal asas kefahaman tidak ada, maka Kementerian Pendidikan sekarang dengan kerjasama Mufti Jakim dan lain-lain sedang persiapkan syarah kepada Matan Arba'in oleh Imam Nawawi. Sekurang-kurangnya basic. Orang yang semangat jerit-jerit ini, bacalah dan baca syarahnya sekali supaya ada kefaham asas tentang iman, tentang ilmu, tentang akhlak, tentang nilai. Kemudian dalam masyarakat kita, supaya nak elakkan daripada ketegangan yang terlalu panas dan tajam, kita terjemahkan kitab Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Adabul Ikhtilaf fil Islam. Ma'ali Safir, have you received the copy? You have not. I think I will ask Jakim to make sure that you distribute the text free to the Safir, so that they can share what we are trying to do. Malam ini kita bawa pertama Al-Alamah Syekh Abu Bakar Ahmad yang baru dianugerah oleh tuanku yang di-Pertuan Agong, tokoh ma'al hijrah antarabangsa. Apa sebabnya saya kemukakan nama beliau untuk dipertimbangkan dan diperkenan oleh Pertuan Agong? Kerana beliau juga berdapat membuktikan, bukan saja ilmu tetapi amalnya. Saudara, beliau mempersiapkan institusi agama swasta, wakaf, usaha masyarakat yang terbesar di dunia sekarang ini, yang dipanggilnya Markas Knowledge City, Kerala, India. Dan kebetulan saya diminta dulu ke sana. Belum ada jawatan besar lagi. Ke sana dan duduk bincang dan lihat sendiri, dan saya kagum. Bukan saja masjid indah, universitinya, syariah, kedoktoran, ekonomi, dan perpustakaannya, program latihannya, dan ratusan anak yatim piatu dari seluruh India dan mungkin juga dua negara. Ratusan tiap tahun diambil. Luar biasa peranan. Itu mengagum saya. Ada ilmu dan usaha swasta sendiri untuk mengumpulkan yang belum saya saksikan di dunia sebesar dan sehebat itu. I've never seen, Your Excellencies, that amount of effort by the private sector, by a group of ulama and the community, establishing one of the greatest Islamic centers in the world. I have not seen anyone comparable. Huge university, huge training institute, hotels, Islamic hotels, hospital, of course a huge mosque,
And that is why Sheikh Abu Bakar Ahmad is in that sense spectacular in his effort and his amal. May Allah give him good health and continue to serve the ummah. He is also now, dia juga Setiausaha Agung Kesatuan Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah Pil Hind di India, Mufti Besar India. Dan malam ini beliau akan dapat menjelaskan tentang syarah beliau dalam dunia. Setakat yang saya faham, mana fakir, ko mufti boleh tegur kalau silap. Imam setakat yang anda tahu, syarah kupasan hadis Sahih Bukhari, syarahnya itu di antara authority dunia sekarang ini Syekh Abu Bakar Ahmad. Ya. Dia hari-hari menulis dan bicara tentang satu persatu daripada hadis Sahih Bukhari. Jadi kita akan dengar dia. Yang kedua, Al-Alamah Syekh Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari, ulama Azhar terkenal dan telah diangkat baru ini sebagai penasihat kepada Presiden Republik Mesir dalam soal hal agama dan penasihat komunikasi dan hubungan luar kepada Mufti Besar Mesir. Beliau telah beberapa kali di sini dan kita akan dengar kupasan beliau sebentar lagi. Dan masyarakat saya tengok yang paling ramai malam ni orang Malabari, kerana Syekh Abu Bakar ini daripada Kerala dan mazhab Malabar banyak sini. Jadi saya tak boleh guna bahasa itu. Sekali lagi saya ucap terima kasih bagi pihak masyarakat dan rakyat dan umat terutamanya, dan saya terharu kerana sambutan begitu baik dalam majlis ilmu yang penting dalam negara madani ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri itu tadi. Izinkan saya sampaikan sedikit kupasan dalam bahasa Arab apa yang telah disampaikan itu tadi. يتكلم معالي فخامة دولة رئيس وزراء عن معنى الحقيقي للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم بعدها حدوث حوادث تاريخية في الإسلام منها البيعة العقبة. ولكن الأهم من قبل هذا هو الاستعداد العلمي من ناحية التخطيط للهجرة والدعوة الإسلامية بشكل كلي. ولهذا نجتمع الليلة مع علماء أجلاء لنتكلم ونكون على استعداد تام في حياتنا. ولقد جئنا اليوم بمشايخ معروفين على المستوى العالمي الذي سيتكلمون عن الإسلام والماليزيا المدني في جميع المستويات والجهود من هيئات حكومية في أعمال في هذا المجال. وفي هذه الليلة أتينا بشيخ العلامة أبو بكر أحمد شخصية الهجرية لهذا العام، وهذا على جهوده في الدعوة والتعليم الإسلامي، منها إنشاء مركز دعوية خصوصية حيث يعمل في تدريس مئات الطلاب. وأيضا فضيلة الشيخ العلامة دكتور أسامة سيد أزهري مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون الدينية. ولهذا نشكركم على حضوركم جميعا في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله التوفيق والسداد. Hadirin hadirat yang dimuliakan, meneruskan acara sukacita dengan hormatnya dipersilakan Al-Allamah Fadilatul Syekh Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari, Mustasyar Rais Jumhuriyat Misr Al-Arabiyah Lisyu'un Ad-Diniyah, untuk memulakan syarahan ilmu. حضورنا الأجلاء، نستهل لقاءنا بدعوة فضيلة العلامة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون الدينية ليلقي حديثه، فليتفضل مشكورا. dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Fadilatul Syekh memulakan dengan mengucapkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat, para tabi'in yang dan juga yang mengikuti jalan mereka. أول ما أستفتح به Dan yang pertama yang ingin saya mulakan percakapan pada hari ini, أن أتوجه بشكر جزيل untuk saya mengucapkan jutaan terima kasih إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا الموقر داتو سري أنور إبراهيم kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, على الدعوة الكريمة yang pertama kerana jemputan yang mulia ini وعلى كرم الاستقبال dan kerana beliau menjemput kami dengan cukup mulia وعلى رعايته السامية لهذا المجلس العلمي الموقر dan naungan beliau untuk menganjurkan majlis yang sangat barakah ini. وأهنئ سيادته وحكومة ماليزيا وشعب ماليزيا بالهجرة النبوية المكرمة. Dan saya mengucapkan tahniah kepada beliau dan juga kepada seluruh warga negara Malaysia di atas majlis ini bersempena dengan tahun baru ini. وأتوجه كذلك بشكر جزيل إلى معالي الوزير محمد نعيم مختار وزير الشؤون الإسلامية. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Menteri Agama Datuk Muhammad Naim, وإلى سماحة المفتي الدكتور لقمان بن عبد الله، juga kepada Sahibus Samaha Mufti Datuk Dr. Luqman. كما أتوجه بإجلال كبير واحترام كبير إلى العلامة الجليل سماحة المفتي الأستاذ الكبير الشيخ أبو بكر أحمد. Demikian juga tahniah dan juga terima kasih saya kepada Samahatul Syekh Al-Alimul Jalil Syekh Abu Bakar Ahmad, Mufti Besar Negara India. وقد سعدت بزيارة فضيلته في الهند قبل 20 سنة تقريبا. Dan saya telah menziarahi beliau di India sebelum 20 tahun lalu. وسعدت باستقباله في أرض الكنانة مصر وعقد الصلة والمعرفة بينه وبين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. Dan saya ketika itu sudah menjalinkan hubungan di antara beliau dan juga di antara Syekhul Azhar Syekh Ahmad Tayyib. وقد رأيت الجهود العلمية العظيمة للشيخ أبو بكر أحمد فأحببته حبا عظيما. Dan saya telah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana kesungguhan Syekh Abu Bakar Ahmad di dalam menjunjung ilmu. وأدعو لفضيلته بموفور الصحة والعافية. Dan saya mendoakan semoga beliau diberikan sihat wal afiyah. وبعد هذا الثناء والترحيب الواجب فإنني أنقل إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا الموقر وإلى شعب ماليزيا الكريم أنقل لهم جميعا كل التحية والاحترام والتقدير من أرض الكنانة مصر. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan tahniah dan juga kesyukuran saya, aluan saya kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada Perdana Menteri Malaysia, khususnya mewakili daripada seluruh negara Mesir. ونحن نعتز كثيرا بالأخوة والصداقة التي تربطنا في مصر بماليزيا. Dan kami dengan penuh rasa sukacita menzahirkan kegembiraan kami dengan kedatangan tahun baru hijrah ini. وبإذن الله تعالى نعمل معا وسويا على كل ما فيه الأمان والخير لبلدينا العظيمين أرض الكنانة مصر وماليزيا الشقيقة. Dan kita mengharap bersama mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru Hijriah ini memberikan keamanan kepada kedua-dua negara Mesir dan juga negara Malaysia. وأوجه شكرا مجددا لدولة رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لمجلس قراءة صحيح الإمام البخاري. Demikian juga saya mengucapkan tahniah dan juga ucapan kemuliaan saya kepada Perdana Menteri Malaysia di atas penganjuran majlis yang barakah ini, majlis bacaan hadis Sahih Al-Bukhari. هذا حدث علمي كبير. Ini merupakan satu kesungguhan untuk mengangkat martabat ilmu yang sangat mulia. فيه تكريم من دولة رئيس الوزراء للعلم والعلماء. Ini menunjukkan bagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia menjunjung dan mengangkat tinggi kemuliaan ilmu. وفيه إشارة إلى منابع العلم الصحيح. Dan ini merupakan satu isyarat bahawa akan dijunjung ilmu itu dengan cara yang benar.
ما هي القيمة العظمى لصحيح البخاري؟ Apakah antara ciri-ciri yang teragung kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari? صحيح البخاري هو أدق وأعظم كتاب ألفه علماء الإسلام ليكون وعاء حافظا لكلام النبوة الشريف. Sahih Al-Bukhari merupakan satu kitab yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling agung di dalam mengangkat martabat ilmu yang diwarisi daripada kalam An-Nubuwah. إذا جمعنا كلام النبوة المشرف نجد أننا أمام عدد من الغايات والمقاصد والأهداف. Dan kalaulah kita melihat kepada apa yang disatukan di dalam hadis Nabawi ini, kita akan dapati di situ ada beberapa objektif dan beberapa sasaran yang ingin dicapai. وأن هذا الهدي النبوي الشريف يصنع العقل ويبني الشخصية ويصنع الحضارة. Dan kita akan dapati objektif yang akan dicapai adalah di antaranya adalah membina kemanusiaan dan juga membina ketamadunan manusia dan juga ilmu itu sendiri. وسوف أقتصر على كلمات معدودات. Dan saya akan meringkaskan dengan menyebutkan beberapa perkataan-perkataan yang tertentu. جاء صلوات الله وتسليماته عليه فعلمنا احترام الأكوان. Disebutkan di dalam ayatul Quran yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati alam semesta ini. يملأ عقل الإنسان المسلم وعيا باحترام كل أجناس الوجود. Dan juga ayatul Quran yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. فيقول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fatihah dengan ayat yang bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. ليتسع أفق المسلم ويدرك أن هناك علاقة من الاحترام تربطه بالعالمين جميعا. Di situ mengajarkan kepada kita ada mempunyai hubungan yang sangat rapat di antara kemanusiaan dan juga di antara hubungan ihtiram sesama satu makhluk dengan makhluk yang lain. ويروي لنا الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن جبل أحد أحد جبل يحبنا ونحبه. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang hal ini, kata baginda Nabi tentang gunung Uhud merupakan satu gunung yang kami mencintainya dan dia juga mencintai kami. فأول مقصد من مقاصد الشرع الشريف احترام الأكوان جميعا. Maka maksud ataupun tujuan yang pertama daripada adanya syariat Islam ini adalah memuliakan kepada makhluk Allah secara keseluruhan. المقصد الثاني إكرام الإنسان كل إنسان على ظهر الأرض. Maksud yang kedua ataupun tujuan yang kedua di dalam syariat ini adalah untuk menghormati manusia secara keseluruhan. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam. فالتكريم الإلهي لكل بني آدم. Dan Allah memuliakan sendiri keseluruhan daripada anak-anak Adam. وروى لنا الإمام البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي فاحترمها ووقف لها فلما سئل قال أليست نفسا. Di dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari satu hadis ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu di hadapannya jenazah daripada jenazah seorang Yahudi, Nabi kita bangun sebagai tanda hormat dan Nabi kita menyebutkan, bukankah ini juga merupakan satu nafsu daripada manusia atau satu jiwa daripada manusia? فنحن نخاطب كل المسلمين في ماليزيا وعلى وجه الأرض أن يقدموا لكل إنسان على وجه الأرض الوجه النبوي الكريم في احترام كل إنسان. Dan kami ingin mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada seluruh mereka-mereka yang berada di negara-negara lain pun untuk sama-sama kita memuliakan kepada manusia dengan cara yang sebenar seperti mana yang diajarkan di dalam hadis ini. المقصد الثالث حفظ الأوطان.
Tujuan yang ketiga di dalam syariat ini adalah menjaga keamanan negara. إذ علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقوم بواجب البر تجاه بلادنا وأوطاننا. Baginda Rasulullah SAW di dalam hal ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana perlunya kepada kita, wajibnya kepada kita untuk melakukan kebaikan kepada negara kita. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من سفر baginda Rasulullah SAW ketika mana setiap kali pulang daripada musafir, ورأى جدران المدينة ketika Nabi melihat الأبنية الخاصة ketika بالمدينة Nabi melihat bangunan-bangunan yang ada di Madinah, كان يسرع بدابته إلى المدينة من حبها. sebaik Nabi nampak sahaja bangunan-bangunan kota Madinah, Nabi akan lebih laju atau lebih cepatkan binatang tunggangannya kerana semata-mata rasa kecintaan Nabi terhadap bumi Madinah. فيقول الحافظ ابن حجر في شرحه على هذا الحديث Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan tentang hal ini dalam syarah hadis tersebut. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. Di dalam hadis ini adalah dalil yang jelas kepada kita untuk kewajipan kepada kita mencintai negeri yang kita duduk dan juga negara kita. فإذا عقدنا مجلسا لقراءة صحيح البخاري Apabila kita menganjurkan majlis bacaan hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari, فإن من أعظم ما نخرج به من ذلك المجلس dan antara salah satu daripada perkara yang lebih agung yang akan kita dapati daripada penganjuran majlis ini, أن يمتلئ أبناء ماليزيا حبا لوطنهم وسعيا في حضارته. dan kita akan dapati daripada hasil bacaan hadis Sahih Bukhari ini, rakyat di negara ini akan lebih mencintai negara itu, negara mereka sendiri. وأن يكون أبناء مصر كذلك. Dan juga negara Mesir juga akan begitu. وأن يكون أبناء الهند كذلك. Negara mereka yang duduk di India juga akan merasa sifat begitu. وكذلك سائر البلدان والأوطان. Begitu juga selain daripada itu negara-negara lain juga akan bersifat demikian. إذن احترام الأكوان وإكرام الإنسان وحفظ الأوطان. Maka ihtiram, memuliakan kepada negara, memuliakan kepada kemanusiaan dan memuliakan kepada seluruh makhluk Allah. المقصد الرابع ازدياد العمران. Dan yang ketiga, yang keempat daripada maksud syariat ini diadakan adalah untuk menambahkan kebaikan-kebaikan. كم ورد في صحيح البخاري من حديث علم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه المهن والحرف. Dan baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi menyebutkan beberapa hadis tentang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang buruk. حتى كتب شيخ الإسلام تاج الدين السبكي كتابا في آداب المهن والحرف. Dan Al-Imam Al-Subki di dalam hal ini menyebutkan secara khusus tentang adab di dalam al-hiraf, الوظائف المختلفة. Untuk mengambil perhatian di dalam beberapa kerja-kerja yang kita lakukan, tanggungjawab yang kita laksanakan. الهدي النبوي يملأ عقل الإنسان المسلم أن يكون قائما بالمهن التي يتقنها. Petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana adab dan juga bagaimana tanggungjawab kita yang perlu kita patuhi di dalam kerjaya, di dalam setiap tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada kita. وهذا يجعلنا نحارب الفقر. Dan ini akan menjadikan kepada kita menjauhkan diri daripada kefakiran. ونحقق الكفاية والغنى لبلادنا وأوطاننا. Dan juga akan memberikan sumbangan yang lebih besar di dalam menambahkan kekayaan kepada negara bila mana kita bersungguh di dalam kerja yang kita lakukan. وننشئ المؤسسات العظيمة الناجحة في الإدارة. Dan manfaatnya juga kita akan lebih banyak mengasaskan institusi-institusi yang lebih banyak di negara ini. هكذا يبني الهدي النبوي العقول. Demikianlah bagaimana petunjuk daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang akan membina kepada akal dan juga mengangkat martabat manusia. إذا قمنا باحترام الأكوان
Bila mana kita ini telah memuliakan kepada segala makhluk Allah Subhanahu wa taala وإكرام الإنسان dan juga memuliakan manusia وحفظ الأوطان dan juga menjaga keamanan negara وازدياد العمران dan juga bertanggungjawab di dalam setiap tanggungjawab yang diberikan kepada kita, يمكن لنا حينئذ أن نحقق المقصد الخامس والذي هو زيادة الإيمان. dan keseluruhan daripada perkara itu akan membawa kepada kita mencapai objektif yang kelima daripada syariat ini, iaitu akan bertambah keimanan kita. إذا نجح الإنسان في كل ما سبق Maka kalaulah seorang manusia berjaya mencapai ke semua daripada objektif yang disebutkan tadi, فإنه حينئذ يعبد الله على بصيرة maka seseorang hamba itu akan beribadah kepada Allah dengan cara yang betul, ويكثر من ذكره وشكره. dan dia akan banyak bersyukur kepada Allah dan berzikir kepada Allah. هذه الرعاية الكريمة لمجلس صحيح الإمام البخاري Dan penganjuran majlis yang mulia ini di dalam membaca atau penganjuran majlis bacaan Sahih Al-Bukhari, رسالة موجهة للعالم ini adalah satu risalah yang patut dilihat oleh seluruh dunia, أن الإسلام يقدم للدنيا yang melambangkan kepada Islam ini telah menjangkau daripada segala perkara yang ada di atas dunia ini. تعظيم قدر العلم والعلماء في كافة ميادين العلوم. Dan majlis ini juga menunjukkan bagaimana majlis ini mengangkat tinggi martabat ilmu dan juga martabat ulama melebihi segala-galanya. وتعظيم القيم والأخلاق Dan العليا. majlis ini juga mengangkat tinggi dan mengagungkan akhlak-akhlak mulia. وتعظيم معنى الإحياء الذي هو إحياء للإنسان وللأكوان من حوله. Dan juga mengagungkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. وتعظيم معنى النور الذي هو بصيرة ونجاح في كل شيء. Dan juga mengagungkan, juga mengangkat kepada cahaya-cahaya iman yang akan memberikan kejayaan kepada seluruh maslahat manusia yang lain. وفي ختام كلمتي أقول Dan di dalam pengakhiran perkataan yang ingin saya sebutkan, قام علماء الأزهر قبل نحو 100 سنة ulama-ulama Al-Azhar telah melakukan satu usaha sebelum 100 tahun بخدمة صحيح الإمام البخاري. di dalam berkhidmat kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. فجاء شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري Syekh Salim Al-Bishri, seorang Syekhul Azhar, وجمع 16 عالما من كبار علماء الأزهر beliau mengumpulkan 600 daripada para ulama-ulama Al-Azhar, وعكفوا على إخراج نسخة شديدة الإتقان من صحيح البخاري. lalu beliau mengeluarkan satu nuskha yang mengambil kira dengan tekun dan juga dengan detail di dalam pencetakan Sahih Al-Bukhari. طبعت سنة 1311 هجري Dan kitab ini telah dicetak pada tahun 1311 وعرفت بالطبعة السلطانية من dan صحيح ianya البخاري. dikenali dengan percetakan ataupun disebut Tab'a Sultaniyah. أجود نسخ البخاري على الإطلاق. Maka itu disebutkan sebagai cetakan Sahih Bukhari yang paling terbaik di dunia. وقبل هذا مئات النماذج والصور من خدمة الديار المصرية والأزهر الشريف لصحيح البخاري. Tetapi sebelum itu sudah ada lebih banyak lagi kitab-kitab yang dicetak para ulama yang berkhidmat di dalam menulis Sahih Al-Imam Al-Bukhari. وفي مرة كنت في المملكة المغربية Dan sebelum ini ketika saya berada di negeri Morocco, فحضرت مجلسا كان فيه جلالة الملك محمد السادس dan saya menghadiri satu majlis yang telah dianjurkan oleh sultan ataupun raja yang di situ, يحضر ختم صحيح البخاري في مدينة طنجة. dan saya menghadiri majlis khatam Bukhari yang diadakan di satu negeri yang dinamakan sebagai Tonja. فهذا دور عظيم للديار المصرية. Dan ini merupakan satu kepentingan yang besar, satu besar yang dilakukan mewakili negara Mesir. ودور عظيم للمملكة المغربية. Dan ini juga satu perkara yang besar yang dilakukan di negeri Morocco. وفي الهند شرح البخاري على يد كثير من العلماء. Dan di India juga telah disyarahkan kitab Sahih Bukhari oleh ramai para ulama. ومن المعاصرين منهم فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد. Dan di antara ulama muasir, ulama zaman kita sekarang yang masih lagi hidup yang mensyarahkan Sahih Bukhari adalah guru mulia kita Syekh Abu Bakar. كما أن من المعاصرين عندنا اليوم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم له شرح على صحيح البخاري مطبوع. Demikian juga di negeri Mesir ada seorang ulama besar Syekh Umar Hashim juga yang pernah ataupun yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari dengan cetakan yang begitu banyak. واليوم تأتي ماليزيا لتساهم في هذا بدور كبير. Maka sekarang giliran negara Malaysia pula yang mengangkat tinggi martabat Sahih Bukhari dengan penganjuran majlis seperti ini. وعلى هذا المستوى الرفيع برعاية سامية من دولة Dan رئيس
ini dilakukan dengan satu naungan yang datang secara sendiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ببركة الكلام النبوي dengan keberkatan perkataan ataupun hadis Nabi, وببركة صحيح الإمام البخاري dan dengan keberkatan Sahih Imam Al-Bukhari, وببركة تكريم العلم والعلماء dan dengan keberkatan memuliakan ilmu dan para ulama, سوف نتعاون جميعا معا kita akan sama-sama bekerjasama في مصر وفي ماليزيا وفي الهند di Mesir dan juga di antara Mesir, India dan juga Malaysia في مختلف بلادنا dan وأوطاننا negara-negara Islam yang lain لنقدم صورة الإسلام للعالمين untuk menyebarkan risalah Islam yang benar ke seluruh alam بما يليق بهدي هذا الدين yang diambil daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW وبما يبين أنه دين يصنع الحضارة dan yang akan menunjukkan bahawa bagaimana agama ini mencetak dan juga melahirkan ketamadunan manusia ويحقق سعادة الدين والدنيا. yang akan menjadikan tercapainya kebahagiaan di dunia dan juga di hari untuk agama dan juga untuk kemaslahatan manusia. أعتذر عن الإطالة في كلمتي Dan saya mohon maaf di atas panjang saya punya bicara. وأكرر الشكر لدولة رئيس الوزراء Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri وأعتز كثيرا بحضور سعادة السفير المصري dan الموقر juga terima kasih saya dengan kehadiran Duta Mesir الذي هو رمزنا المعبر عنا من مصر هنا في yang ماليزيا. merupakan isyarat ataupun lambang kemegahan negara Mesir. وأكرر الشكر لدولة رئيس الوزراء على حضوره الكريم ورعايته الكريمة. Dan saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan daripada Raisul Wazara. شكرا جزيلا لكم. شكرا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبارك فيكم. Terima kasih Al-Allamah Fadilatul Syekh di atas syarahan ilmu yang telah disampaikan itu tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya majlis diteruskan dengan hormatnya menjemput Al-Allamah Fadilatul Syekh Abu Bakr Ahmad Mufti Besar India yang akan membicarakan berkenaan ucapan utama berkenaan penghayatan Sahih Al-Bukhari. أيها الحضور الكرام، يحين موعدنا لنتشرف بدعوة العلامة السماحة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ليلقي خطابه وحديثه، فليتفضل مع جزيل الشكر. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند إلى المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سره ونفعنا به في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. صدق الله العظيم. Beliau Fadilatul Syekh memulakan dengan membaca bismillah dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memulakan dengan sebuah hadis, iaitu dengan asdaqul hadis kitabullah. Kemudian beliau menyebutkan sebelum memulakan bacaan hadis ini dengan sanad yang bersambung kepada Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Amir Al-Mu'minin fil Hadis, Imam Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang beliau akan membaca bab yang pertama daripada bab Sahih Al-Bukhari, iaitu bab menceritakan tentang
bagaimana bermulanya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ممكن يقرأ كل واحد معي. Boleh kita sama-sama baca hadis yang pertama bersama? Naam. حدثنا الحميدي حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله معالي وسماحة رئيس الوزراء ماليزيا، أصحاب الفضيلة، أصحاب السماحة، العلماء الكرام والحضار، نحييكم بتحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Fadilatul Syekh mengucapkan kata-kata aluan pendahuluan beliau kepada Samahat yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga kepada barisan para ulama yang hadir dan juga seluruh tuan-tuan dan puan-puan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, ittafaqa jumhur a'immati ahli sunnah wal jamaah على أن كتاب صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. Seluruh para ulama telah bersepakat bahawa ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa kitab Sahihul Bukhari ini adalah kitab yang terpaling sahih selepas daripada Al-Quran. لأن الإمام البخاري حفظ 600,000 حديث ومع ذلك اختار منها ما يقارب 4,000 حديث فقط في هذا الكتاب. Kerana Imam Al-Bukhari, beliau telah menghafal lebih daripada 600,000 hadis, tetapi beliau telah memilih hanya sejumlah lebih kurang 4,000 hadis untuk dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. مع كونه حافظا ل600,000 حديث اختار منها حوالي 4,000 حديث لأن يوافق جميع الشروط التي ذكرها العلماء في صحة الحديث، ليوافق هذا الكتاب جميع الشروط المذكورة
عند العلماء ليكون هذا الكتاب أصح الكتب بعد كتاب الله. Beliau telah memilih hanya sejumlah 4,000 hadis daripada begitu banyak hadis yang beliau hafal, kerana untuk supaya bersesuaian dengan semua syarat-syarat hadis ataupun semua syarat-syarat hadis sahih yang diletakkan oleh para ulama-ulama, dan supaya hadis Sahih Bukhari ini menjadi kitab yang paling tersahih selepas daripada Al-Quran. Ilmuhu wa tadqiquhu wa tashihuhu معروفة حتى قال الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري مصنف كتاب صحيح مسلم. Ilmu Imam Al-Bukhari adalah terlalu terperinci dan terkenal akan keilmuannya itu, sehingga Al-Imam Muslim yang mengarang kitab Sahih Muslim menyebutkan, laula al-Bukhari لما كنت في هذه المرتبة لأني حصلت جميع العلوم من الإمام البخاري رحمة الله عليه. Kalaulah bukan kerana Sahihul Bukhari ini, kata Imam Muslim, aku tidak akan mencapai kepada martabat ini, kerana sesungguhnya aku telah menghasilkan kesemua daripada hadis-hadis Sahih Muslim hanya semata-mata daripada Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi kana muhaddisan amir al-mu'minin fil hadith. يقول العلماء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. Al-Imam Al-Bukhari, beliau merupakan seorang muhaddis. Beliau juga merupakan seorang yang telah mencapai kepada martabat yang tertinggi di dalam hafalan hadis, sehingga dipanggil sebagai Amirul Mu'minina fil Hadis. لأن الأئمة كلهم كأولاده أو تلامذته في تصحيح الحديث وتعليمه وتذكيره. Kerana semua para ulama-ulama yang datang selepas beliau Al-Imam Al-Bukhari itu boleh diibaratkan seperti anak-anak beliau atau seperti anak-anak muridnya beliau di dalam mengajarkan Sahih Bukhari, di dalam mengajarkan hadis dan juga meriwayatkan hadis. Alhamdulillah, ashkurullah subhanahu wa ta'ala wa ahmaduhu ala hadha al-ijtima' bi ri'asati Rais al-Wuzara. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir dalam majlis seperti ini, dalam perkumpulan seperti ini di bawah naungan Perdana Menteri Malaysia. هذا المجلس مجلس عاطر مبارك لا شك فيه لأن العالم كله يجمعون لختم صحيح البخاري وقراءته. Majlis Sahih Bukhari yang kita berada sekarang adalah satu majlis yang sangat berkat, yang kita tidak meragukan lagi, kerana seluruh alam bersepakat akan keberkatan majlis bila mana berlakunya bacaan hadis. معالي رئيس الوزراء إن شاء الله يكون في كل سنة مجلس صحيح البخاري هنا في ماليزيا، وهو إن شاء الله تفاؤل له وهو بركة له ولأهله ولجميع المسلمين في هذه البلدة. Dan insya-Allah pada setiap tahun saya mencadangkan kepada Perdana Menteri Malaysia untuk melakukan majlis bacaan hadis Sahih Bukhari ini untuk menambahkan keberkahan kepada rakyat Malaysia, kepada negara Malaysia ini sendiri. Majlis Sahih Bukhari في بلادنا الهندية كثيرا في كثير من الأماكن يجتمع الناس كثيرا، آلاف الناس يجتمعون في مجلس البخاري. Di negara kami di India, banyak daripada tempat-tempat yang berlakunya bacaan hadis Sahihul Bukhari dengan kehadiran ribuan bahkan ratusan ribu daripada orang yang akan datang dalam majlis tersebut. Wa ana hadzal faqir alhamdulillah darastu Sahih al-Bukhari
حوالي 50 سنة. Dan Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya sendiri telah berkhidmat untuk mengajar hadisul Bukhari kurang lebih selama 50 tahun. لقد حظيت بختم البخاري أكثر من 25 مرة. Dan saya telah menganjurkan bahkan menghadiri majlis khatam Sahihul Bukhari lebih daripada 25 kali. يتخرج من جامعتنا في كل سنة كثير من العلماء وهم يختمون صحيح البخاري ويقرؤونه. Daripada jamiah di universiti kami, ramai daripada para ulama, pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti kami yang menghafal dan juga mengajarkan Sahihul Bukhari. جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية في كيرلا يتعلم فيه 10,000 طالب وطالبة كلهم في السنة الأخيرة يختمون صحيح البخاري ويقرؤونه ويتعلمونه. Di jamiah kami yang di sana ada lebih daripada ratusan ribu pelajar-pelajar, mereka dalam pelbagai bidang, tetapi di akhir pengajian mereka pasti akan dihabiskan dengan bacaan hadis Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. وفي ختم صحيح البخاري تاريخ طويل. وفي بعض المجالس نرى في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في ختم البخاري، بل كان منتظرا لمحمد بن إسماعيل البخاري لختم البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، هكذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتبه. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya, ketika berlangsungnya majlis-majlis seumpama majlis Khatamul Bukhari yang sangat barakah ini, punyai satu tarikh, punyai satu sejarah yang pelbagai. Di antaranya adalah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahawa sebahagian daripada majlis-majlis Khatam Sahihul Bukhari dilihat oleh sebahagian para ulama dan para awliya bahawa kehadiran ruh Nabi Muhammad SAW di dalam majlis tersebut. أول الباب من هذا الكتاب باب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون أن الإسلام مبني على الوحي، الشريعة مبنية على الوحي، والقرآن جاء بالوحي هذا أساس الإسلام الوحي. لذلك بدأ الإمام البخاري كتابه بكتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih ini memulakan dengan bab yang pertama adalah bab bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dengan satu isyarat yang ingin ditunjukkan, ingin disebutkan bahawa kerana agama Islam ini terbina dengan asas wahyu. Akhir bab Al-Bukhari bab qawlihi ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah لأن عاقبة الناس يظهر في الآخرة عندما يوزن أعماله الحسنة والسيئة كلها يوزن. عندما يوزن الأعمال إذا كانت الأعمال الصالحة ثقيلة وهو ينجو، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
Akhir bab daripada kitab Sahih Bukhari ini pula adalah bab yang menceritakan tentang pertimbangan amalan di hari akhirat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia ini tidak akan terlepas daripada pertimbangan amalan-amalan di hari akhirat, daripada amalan baik dan juga daripada amalan tidak baik yang dilakukan, seperti yang disebutkan di dalam ayatul Quran. Bagi orang-orang yang neraca pertimbangan amalannya berat, maka dia akan berjaya. Orang yang sebaliknya adalah orang-orang yang rugi. للإشارة إلى أن كل واحد ينبغي له أن يجتهد أن يكون أعماله الحسنة عند ما يوطن كثيرة كبيرة ولئلا يكون في النار ولئلا يدخل في النار ينبغي أن يجتهد اجتهادا بليغا في العلم في إساءة أحكام الوحي والإسلام والشريعة في جميع العالم. Setiap orang daripada kalangan kita mestilah untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam beramal, bersungguh-sungguh di dalam mengangkat martabat ilmu dan mempelajari syariat Islam dan hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nashkurullah Subhanahu wa taala wa nahmaduhu ala ma قدم لنا هذا البرنامج معالي رئيس الوزراء السيد أنور إبراهيم طول الله عمره مع الصحة والعافية وقد قام بهذا البرنامج ودعانا إلى هذا. نشكره شكرا جزيلا على ما قام بهذا الأمر المهم لكثرة العلم وتكثيره وتدريسه وأساس العلم الوحي الشريعة وأساس الشريعة الإسلام هو الوحي الذي بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الوحي. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Samahat Raisul Wazara Perdana Menteri Malaysia yang telah berjaya melakukan majlis yang sangat barakah ini yang diadakan di negeri ini demi semata-mata mengangkat tinggi martabat ilmu dan martabat ilmu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan martabat agama Islam. Alhamdulillah. Ja'alallahu aqibata umurina khairan barasada. Walhamdulillahi rabbil alamin. ببركة صحيح البخاري ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله. أنا أخذت صحيح البخاري بالسند المتصل إليه من المشايخ الكثيرة من مكة ومن المدينة ومن الهند. أجيزكم إجازة إن شاء الله إجازة صحيح البخاري إجازة عامة أعزتناكم جميعا. قبلنا الإجازة. قبلتم؟ قبلنا الإجازة. الحمد لله وفقنا الله وإياكم لقراءة صحيح البخاري وتعلمه والعمل به والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ماليزيا وللوزراء وللمسلمين جميعا وللإخوان عامة. Syekh mengijazahkan kepada kita kitab hadis Sahih Bukhari secara umum, secara khusus dan seluruh ijazah-ijazah lain secara umum dan mendoakan kepada kita dengan kebaikan untuk negara Malaysia. هذا مقدمة تذكير القارئ. أنا شرحت صحيح البخاري اسمه تذكير القارئ. هذا مقدمة طبعنا من هنا. ليس عندنا مطبعة جيدة مثل هؤلاء لذلك طبعنا هؤلاء الحمد لله طباعة جيدة. Dan ini adalah kitab muqaddimah, dinamakan Muqaddimah Tadhkiril Qari bisyarah Sahih Bukhari yang saya sendiri tulis sebagai syarahan kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari.
Alhamdulillah. شكرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفعنا بكم إياه آمين يا رب العالمين. Terima kasih Fadilatul Syekh. Yang amat berhormat Datuk Seri, hadirin hadirat yang dimuliakan, sekarang marilah bersama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa keberkatan dan kesejahteraan yang akan dipimpin oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abu Bakr. حضورنا الأجلاء ضيوفنا الكرام، أما الآن دعاء مبارك يقوم به العلامة فضيلة الشيخ أبو بكر فليتفضل. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والبليات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وأساتذتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأحبابنا، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وأن تجعل هذا المجلس مقبولا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أن تجعل من قام بهذا المجلس في فوز وفلاح في كل وقت في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يسر عسيرنا وتهل أمورنا وحصل مرادنا وقض حوائجنا واشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر جهودكم. Terima kasih فضيلة الشيخ. أيها الحضور الكرام، والآن مراسم تبادل مذكرة التفاهم بين الكلية الجامعية مؤسسة بحنگ وجامعة مركز الثقافة السنية وتقديم خطاب أستاذ مساعد والزميل الفخري إلى علامة فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman antara Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP dan Jamiah Markaz Thaqafah As-Sunniyah serta penyerahan surat pelantikan Profesor Ajong dan Pelo Kehormat oleh UCYP. Untuk itu majlis menjemput yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad bin Haji Zainal Abidin bersama Profesor Datuk Dr. Abdul Munir bin Yaakob, ahli lembaga pengarah KYP Education Sdn Bhd, dan bagi mewakili Jamiah Markaz Al-Thaqafah As-Sunniyah dijemput Dr. Muhammad Abdul Hakim Kendi. Dipersilakan. Disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Acara pertama ialah pertukaran memorandum persefahaman dan acara seterusnya ialah
penyerahan surat pelantikan Profesor Anjung Peluk Kehormat, surat pelantikan Profesor Anjung daripada Institut Peradaban Islam Antarabangsa UCYP dan surat Peluk Kehormat oleh Institut Kepimpinan Strategi Tuan Tun Ghazali Syafi'i kepada Al-Allamah Fadilatul Syekh. Terima kasih diucapkan. Dengan ini berakhir sudah majlis malam ini. Setinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetamu kenamaan dan seluruh hadirin hadirat. Semoga kita diberkati dan bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada masa dan tempat yang lain. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. نسأل الله السداد في القول والعمل وأن يبارك جهودنا جميعا إنه ولي ذلك وعليه التكلان وإلى لقاء آخر. Baik, demikian sebentar tadi ucapan perasmian dan peluncuran Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri, dan seterusnya disampaikan tausiah oleh Dr. Usamah Said Al-Azhari merupakan ulama Al-Azhar, dan juga kita mendengar syarahan ilmu daripada Al-Allamah Syekh Abu Bakar Ahmad Mufti Besar India, dan seterusnya terdapat majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP dan Universiti Jami'ah Markaz India, dan juga penyerahan surat lantikan Profesor Chang. Penekanan kepada pembudayaan ilmu dalam kalangan masyarakat, itulah antara intipati yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu berucap merasmi dan meluncurkan Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan sebentar tadi. Dan perkara ini turut disambut baik oleh dua orang pentausiah, iaitu Al-Allamah Syekh Abu Bakar daripada India dan juga Al-Allamah Dr. Usamah ulama Al-Azhar yang turut berkongsi pendapat dan pandangannya, sambutan dan juga sokongan yang diberikan usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya dalam memastikan ilmu, khususnya penyebaran ilmu hadis ini dapat disuburkan dalam kalangan masyarakat. Dan mudah-mudahan usaha yang dilakukan, pelancaran atau peluncuran yang telah pun disempurnakan di peringkat kebangsaan pada malam ini akan disambut dan diteruskan di peringkat negeri, di peringkat madrasah, di peringkat masjid dan seumpama dengannya, agar usaha untuk menyuburkan ilmu, khususnya ilmu hadis itu akan terus disuburkan dalam masyarakat kita, ya Syafiqah? Ya, betul. Saya teringat satu ayat Al-Quran, Ustaz, surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan majlis pada malam ini juga meningkatkan diri kita untuk menambah ilmu dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di TV1 hingga ke saat ini. Setakat ini saja yang sempat kita bawakan secara langsung.